kita pun ramai ex-player PMPL juga, betul tak? Betul. Dan PMNC kau bayangkan meletakkan PMPL Thailand punya player yang dah tak main dekat PMSL tapi masih lagi banyak player-player yang power. Tapi NKT berjaya muncul menjadi nombor 1 dekat PMNC diorang. Bukannya player-player yang kita kenal, player yang kita tak kenal. Betul. Dia semestinya ada keistimewaan daripada NKT yang mereka bawa untuk masuk ke dalam PMSL pada kali ini. Harapnya begitu juga untuk PA Barus. Baru saja kita cakapkan berkenaan tim PMNC. Harap mereka boleh untuk bangun kembali untuk menunjukkan gameplay yang lebih matang untuk pasukan mereka. Ya, dan cakap pasal bangkit kembali kan. Talon minggu pertama tak layak langsung ke Super Sunday. Tapi minggu yang kedua, wow, terus. Boom. All out, tak perlu last chance, terus ke Super Sunday. Dan ini telah pun meletakkan untuk semua tim daripada Indonesia, mereka semua akan merasi di peringkat Super Sunday. Ya, ada harapan untuk perkara itu berlaku. Tapi kita lihatkan terlebih dahulu untuk perlawanan yang keempat daripada 6 untuk last chance ini. Daripada Jogopol terus menghala ke kawasan SMB. Ini bahaya. Sebab jauh dengan Yasnaya, jauh dengan Shelter Prison Mansion, Milta Power. Jadi kemungkinan akan ada lagi lah cerita pasal pelanggaran kereta. Saya nak tengok PA Barus turun mana. Ya, PA Barus untuk drop spot Erangel sebenarnya satu-satunya adalah Stalber dan juga Kameski. Kan. Dia tak ada second drop spot sebenarnya untuk PA Barus. Tapi kalau mereka dapat untuk diorang akan turun awal. Okey. Tiada perubahan draw spot. Memang akan ke Stalber sahaja untuk pasukan PEA. Dan kalau Circle pergi ke Stalber, ini keuntungan yang paling besar untuk pasukan mereka. Sudah pun pasti 2 kali dah sebenarnya kita dapat fly path sebegini rupa. Dan yang pertama itu kuranglah bernasib baik untuk pasukan Creed VIP, tak silap tadi. Ya, betul. Bergaduh di kawasan Rozok. Tapi kita lihatkan di manakah Morph GPX. Di SMB nampaknya. Oh, wow. Akan bergaduh mungkin dengan... Tidak akan ada pergaduhan yang berlaku di situ. Sam9 macam biasa ambil kereta gerak ke Milta. Circle. SMB. Ataupun atas. Dia 50-50, brother. Ini tidaklah dapat untuk kita simpulkan ataupun pastikan ke mana ke arah Circle ini. Akan hanya disimpulkan selepas Circle yang kedua. Sam9 dah ada dalam SMB, sedikit perjudian nasib perlu untuk dilakukan. Andai kata mereka mengambil keputusan untuk gerak ke arah Milta, kemungkinan untuk mereka turun balik ada. Jadi apa yang akan dilakukan oleh mereka? Ya, keputusan yang memang rumit untuk dibuat oleh Kapten Yu Hai bagi game kali ini. Sebab diorang dah ada dalam pulau, tapi pulau mana yang akan menjadi pilihan mereka? Alter Ego akan pergi ke kawasan Lipovka untuk melakukan looting mereka. Dan untuk Sam9, adakah mereka akan pergi? Diorang tak boleh masuk SMB, itu pasti. Sebab diorang pun ada info bahawa satu tim, ada 2 tim sebentar tadi berdekatan dengan mereka. So diorang boleh simpulkan bahawa satu SMB dan satu lagi Novo Rap Noye. Tapi waktu ini untuk pasukan Sam9, diorang memilih untuk loot di bahagian kiri Pulau SMB. Maksudnya mereka akan melakukan satu scrapping looting dekat bahagian kompor-kompor kecil. Kemudian mereka akan bermain daripada Pulau SMB itu. Yap, itu adalah risiko yang mereka ambil. Andai kata Circle tarik ke atas, tak mengapa. Mereka dah ada slot ke Super Sunday. Tapi sekurang-kurangnya mereka membahagikan risiko itu dengan cukup cantik. Berada di kawasan SMB terlebih dahulu. Andai kata Circle tarik ke Circle yang kedua ini ke arah kawasan Milta dan sebagainya, mereka juga tahu ada satu laluan yang mungkin boleh untuk mereka lalu. Tapi looting perlu untuk dilakukan dengan segera. Sekarang ini looting untuk Sam9 kita dah pun tahu. Tapi untuk Roy, Voki. Alamak. 2 kali berturut-turut menjadi first blood untuk pasukan Creed VIP. Ya, sayang untuk Voki. Tapi kita harapkan dia dapat untuk diangkat. Sebab kalau kita lihatkan daripada nyawa dia dekat situ, tidak berkurang dengan terlampau pantas. So berkemungkinan besar sebenarnya Voki masih dalam keadaan yang selamat untuk pasukan Creed VIP waktu ini. Alter Ego sedang cuba untuk memerhatikan Infinity yang berada di bahagian kawasan Georgiopol tersebut. Oh, satu rotasi yang bersebelahan di antara 2 pasukan Vietnam saat ini. Roy dan juga wow, dengan Honey Badger. Chua akan dapatkan 1 orang daripada rakan senegara mereka.
pada pasukan Roy sebentar tadi. Hebat betul lah. Memang betul-betul profesional. Alamak! Aduh. Sebab DX tadi kan baru sampai. Dia berhenti untuk tembak Roy. Tapi waktu yang sama, O2 pula nak pergi ambil kereta. Aduh. Sayangnya. Tersilap timing yang tak dijangka langsung oleh Razer sebentar tadi. Tapi ada silence dalam kawasan gudang dan Jumper ada informasi ini. Perlu untuk pantas bagi pasukan U2O2 kalau mereka nakkan mata singkir, kena langgar awal sebelum mereka cuba untuk kembali bersama. Kerana Roy pastinya ingin menyelamatkan rakan mereka ataupun akan dibiarkan begitu sahaja. Ya, ini yang kurang baik. Mereka menunggu dengan agak lama tapi MOF GPX 2 telah pun terjatuh di tangan Sam9. Mereka mungkin masuk ke dalam SMB. Kalau dilihatkan sekarang ini tidak. Mereka melakukan junk looting untuk MOF GPX. Mereka tak masuk ke dalam SMB rupa-rupanya. Tapi Sam9 yang berjaya untuk mendapatkan keuntungan penuh. Sam9 U-High clutch 2 orang MOF GPX dan sekarang ini mereka mendapat informasi satu lagi berada di kawasan atas. Pian akan bertarung sekarang ini dengan satu orang daripada Roy. Tembakan telah dilepaskan, AKM digunakan. Adakah dia akan berjaya untuk menang? Dia berjaya untuk menang akhirnya. Dan satu penyingkiran dapat untuk U2O2. Tapi U-High tadi bijak daripada beliau untuk dapatkan 2 orang pemain. Berkemungkinan sebenarnya MOF GPX dah habis loot dan nak buat roadblock di jambatan kiri. Tapi mereka tak menyedari ada Sam9 yang berdekatan. Jadi mereka sambung loot sekejap. Tapi tersalah langkah dan keuntungan untuk U-High daripada pasukan Sam9. Pygmy juga salah satu pendatang baru minggu lepas. Mereka straight terus ke Super Sunday. Kali ini mereka menghadapi sedikit jalan yang sukar melalui peringkat last chance. Dan kalau ikutkan daripada barisan-barisan pemain daripada pasukan Pygmy ini, mata memang banyak diberikan lah kepada Joe Branky dan juga Vexy lah bagi saya sendiri sebenarnya, sebab mereka sentiasa menggerakkan bahagian hadapan untuk pasukan Pygmy bermain dengan cukup cemerlang. Kalau kita tengok pun, Pygmy ni pun daripada PMNC juga. Tapi bagaimana mereka meletakkan diri mereka sebagai pasukan yang sama taraf walaupun baru mahu berjinak dalam Liga PMSL ini, tapi mereka tetap juga menunjukkan satu persaingan yang sihat kepada pasukan-pasukan lain. Ya, itu yang kita ada ataupun ada suara-suara yang mengatakan pengalaman dah tak boleh dijadikan alasan. Sebab Pygmy dan juga NKT berjaya tunjukkan yang mereka berjaya untuk bermain dengan cukup baik walaupun baru saja masuk di pentas PMSL. Tapi ini dia 1v2 yang ditunjukkan oleh U-High. Dapat satu, double rider rupa-rupanya dan terus tukar tracking itu mendapatkan kepala orang yang naik bagi pula. Quality daripada Terminator kita. Dan kali ini Alter Ego akan melakukan pergerakan untuk mencari Vampire. Mereka tahu pergerakan Vampire sedang dilakukan. Alter Ego tidak cukup selesa lagi. Mereka 89 mata. Daripada sudut statistik mereka perlu dapatkan satu lagi mata. Tapi PEA sudah jatuh di tipe tangga. Mereka mengharapkan Circle pergi ke arah mereka untuk memudahkan proses untuk masuk ke dalam kawasan Circle. Tapi nampaknya tidak pada kali ini. Circle tarik kau-kau ke arah kawasan selatan. Ada pergerakan jauh untuk mereka lakukan. Gravy Api dapat satu daripada Pygmy. Tembakan terus dilepaskan yang seterusnya. Cuba untuk mendapatkan yang lagi satu. Tapi Voki tadi yang dijatuhkan berjaya untuk dibangunkan walaupun nyawanya rendah. Tapi kejatuhan seterusnya tidak berlaku. Ciwi terus mencuba sekarang ini. Tracking menggunakan UMP bukan mudah sebenarnya. Bullet velocity, travel velocity daripada UMP tersebut sukar untuk kena juga sebenarnya last-last. Tapi kalau kita lihatkan, alamak, newbies akan berhadapan dengan 2 orang pemain daripada pasukan Pygmy, Billbot dan juga rakan beliau di bahagian belakang. Sedang pun cuba untuk mendapatkan newbies, tapi cantik daripada posisi Voke. Tapi sikit saja lagi untuk mendapatkan knockdown itu. Dan 2 pemain Pygmy sebenarnya dalam keadaan yang sangat-sangat rendah. Circle yang pertama juga nampaknya sudah pun mula untuk bergerak dan akan membaham pemain-pemain ini. Circle pertama tak memberikan begitu banyak damage kalau lihatkan daripada segi healing item untuk Creed VIP juga mencukupi sebenarnya untuk mempertahankan dan juga menyerang pasukan Pygmy pada waktu yang sama. Tapi Circle ini memang menyakitkan dan STX ada kemungkinan besar kalau mereka stay untuk roadblock kat situ, Todak mungkin boleh jatuh masuk dalam perangkap mereka. Ya benar, itu yang akan berlaku. Tapi 2 orang saja yang diletakkan di kawasan jambatan itu. Adakah akan berlakunya regroup untuk SDX untuk naik ke kawasan atas bukit? Itu menjadi persoalan sebenarnya. Alter Ego juga akan melakukan pergerakan. Mereka tahu Circle bukan milik mereka. Dan kawasan lubang ini akan ditinggalkan terlebih dahulu.
Pergerakan aktif akan dilakukan oleh mereka. Pikmi berada di luar circle. Perlawanan dengan Kree VIP masih lagi mungkin sedang berlaku. Kedua-dua daripada pasukan tersebut masih berada di kawasan Blue Zone sekarang ini. Lebih terdesak adalah Kree VIP. Mereka perlukan setiap kill point yang mereka boleh dapatkan. Dan mereka mahukan Pikmi. Kalau mereka tak dapatkan Pikmi, 4 ataupun 2 kill point ini mereka akan terlepas. Tapi DBS sedang dipegang oleh satu orang daripada pemain Pikmi. Grenade dapat sampai, tapi itu dia. Kree VIP pula yang terjatuh. Yep, Job Ranky dapatkan satu orang. Satu lagi terbuka daripada Kree VIP. Dan 3 telah pun dijatuhkan. Walaupun Job Ranky last guy, tapi revival akan dapat dijalankan kepada rakan-rakan beliau. Alter Ego, satu tumbang. Vampire Esports, siapa sangka pasukan ini akan buat roadblock di bahagian jambatan kiri. Jarang kita lihatkan sebenarnya Vampire melakukan roadblock di bahagian jambatan. Kali ini mereka akan meletakkan penguasaan mereka di kawasan ini. Yap, itu yang mereka buat sekarang ini. Dan Alter Ego nampaknya masuk perangkap. Berjaya juga untuk elak sebenarnya. Tapi satu orang akan berlawan dengan pemain-pemain daripada Pikmi. Putra baru saja dimasukkan. Satu grenade akan dibaling. Grenade juga sampai ke arahnya. Dia masih lagi hidup buat masa ini. Ada 3 first aid kit untuk diguna pakai. Tapi DBS akan sampai ke arahnya. Terus dia terjatuh Kree VIP dengan 2 penyingkiran saja. Mereka boleh menang saya rasa. Tapi sedikit ketidakkemasan daripada sudut ambil fight tersebut menyebabkan mereka kalah dengan Pikmi. Tapi kemudian pula beralih kita kepada fight di antara Vampire dan juga Alter Ego. Nuzi. Ada orang depan dia. Nuzi dengan DBS. Satu hit saja yang diperlukan untuk beliau menjatuhkan pihak lawannya. Dan Alter Ego kini tinggal dengan satu orang sahaja. Revival akan dapat dijalankan kepada pemain Vampire Esports iaitu Stone. Tapi kita lihatkan dia bagi kill feed tadi. Yuhai di knockdown. Tapi diharap Baru sebut. Baru nak harapkan tidak dihabiskan. Tapi sayangnya Yuhai dihabiskan secara terus. Tapi mereka ada informasi sekarang ini. Mereka berlawan hanya dengan 2 orang saja daripada Mouse GPX. Sebab tadi Yuhai dah dapatkan 2 daripada mereka. Xavier telah pun terjatuh nampak gayanya. Satu orang iaitu Chua. Tapi Okta sekarang ini akan ditembak daripada pelbagai sudut. Geek Fam betul-betul membuli Okta. Daunnya rendah dan akhirnya terjatuh di tangan Audrey. Geek Fam terus cemerlang. Konsisten sebenarnya persembahan yang ditunjukkan oleh mereka. Alamak, jumper. Telah pun dijumpai DX, penjaga kawasan tebing. Pemancing di perairan Pulau SMB saat ini. Dan O2 pula yang menjadi mangsa mereka sekarang ini. Untuk naik ke bahagian atas, diorang perlu lontarkan banyak sangat smoke. Dan untuk mereka kekal dengan terlampau lama dalam kawasan air ini, nasib baik Zerzia ada membantu tanpa sengaja. Dan DX pastinya akan lebih fokus untuk membantu rakan mereka selepas ini. Tapi jumper sayangnya akan dijumpai oleh Lamborghini terlebih dahulu. Jumper akan dijumpai oleh pemain-pemain daripada Xavier, Abi dan juga Yan. Memang betul-betul lah tak boleh nak buat apa sekarang ini. Akan ditunggu saja. Harapan yang mereka ada adalah kalau ada pemain yang melanggar di Xavier. Tapi benda itu hampir mustahil untuk terjadi. Jumper nyawanya semakin cepat terjatuh. Levi's terus melepaskan tembakan, mendapatkan kerendahan nyawa yang seterusnya kepada Yan dan juga Abi. Abi juga akan terjatuh. Yan juga mungkin akan terjatuh sedikit masa saja lagi. Dan itu dia Yudo O2 di tangga yang ke-14 dengan 1 penyingkiran. Satu itu adalah kepada Roy. Nice try kepada Creed VIP dan juga Yudo O2. Tapi PA kita lihatkan Jim dah pun dapatkan satu orang. Adakah ini misi kebangkitan untuk PA? Sayang Jim dijatuhkan kembali oleh pemain daripada pasukan Flash. Mereka belum melintas lagi sebenarnya. PEA, Todak, Infinity. Ada 4 pasukan yang sekarang ini tersangkut dekat kawasan Pulau Utama. Ingin merentasi kawasan jambatan. Tapi dikawal rapi oleh pasukan Todak. Dan Todak ada peluang yang besar untuk kutip begitu banyak mata kepada pasukan-pasukan yang bakal bergerak ke arah kawasan mereka saat ini. 1 kill akan masuk untuk PEA di kawasan yang berbeza. Cleon sayangnya tiada untuk pasukan Todak. Tapi masih lagi ada sesi pemancingan dekat sini. Itu adalah PA sebenarnya. Tapi Aizen berjaya terjatuhkan. Yong juga dijatuhkan. Tam dapatkan satu orang. Aizen akhirnya dihabiskan secara terus sekarang ini. Flash tinggal 2. Audrey melepaskan tembak akan dapatkan Chopper. Tapi sekarang kita akan masih lagi memperhatikan Flash yang tidak menembak. Ditembak jambatan dekat situ. Jambatan itu rendah. Tak ada orang atas tu tadi. Ada Tam dekat sini. Ada Tam dan Tam dapatkan lobby. 1 kill masuk ke dalam poket untuk Todak. Banyak lagi yang boleh untuk dicari. Hanya perlu untuk bersabar dan bertenang untuk pemain-pemain daripada pasukan Todak. Jim akan di-knockdown kerana lemas. Ditekan oleh Flash mungkin yang masih memerhatikan terhadap bot mereka sebentar tadi. Tak pasti apa yang berlaku tapi Geek Fam satu persatu juga sedang dijatuhkan.
Tam menggunakan kawasan tinggi ini dengan cukup baik. Todak perlukan sebanyak mata yang mereka boleh dapatkan. Dan mereka rasa dengan bertapak di kawasan jambatan ini mereka boleh dapatkannya. Tetapi sekarang ini ada satu misi untuk membangunkan kembali rakan mereka, iaitu Iftar. Bangkit kembali untuk duduk berdiri di atas kaki sendiri. Tembakan dilepaskan oleh Levi. Cantik betul. Hampir berjaya untuk mendapatkan satu orang daripada Infinity ini. Ternike. Tapi belum lagi berjaya untuk mendapatkannya secara terus. PEA macam boleh masuk. Ya, mereka boleh masuk sebenarnya. Tapi kelemasan. Alamak, jatuh zone lagi. Satu orang. Sayang untuk PEA, tapi Kido dan Adam berkemungkinan besar akan selamat sampai di kawasan pulau waktu ini. Geek Fam di tempat lain pula tinggal satu orang saja untuk pasukan mereka, iaitu Damrut. Yang berbaki saat ini masih lagi ada peluang untuk Todak kutip lebih banyak mata sebenarnya. Dan mereka akan bersedia terhadap Flash yang bakal datang melanggar. Tapi Levi's ini yang perlu untuk dijaga. Risau-risau Ryu terperangkap dengan Levi's yang sedang pemerhati kawasan jambatan. Yap, satu lagi kejatuhan. Flash berjaya untuk didapatkan oleh Todak. Mungkin menjangkakan tidak lagi Todak mengawal, tapi desperate juga mungkin menjadi salah satu isu. Geek Fam pula terkeluar setelah UDO2 dan juga Kree VIP terkeluar sebentar tadi. 3 pasukan Malaysia telah pun terkeluar dengan sekena ngeri SMB yang diberikan kepada mereka. Todak ada 2 penyingkiran, tapi ini tidak cukup untuk mereka layak ke Super Sunday. Untuk baki di map Miramar nanti mereka kena lakukan keajaiban. Tapi ada satu tembakan kepada Ryu daripada Flash yang cukup baik. Dapatkan Ryu pula. Malang tidak berbau dan sekarang ini Ryu pula akan terjatuh. Kido melepaskan tembakan juga daripada kawasan luar zone. Dia cuba untuk mendapatkan sisa-sisa penyingkiran ini. Dia nampak tapi first aid hanya ada satu. Circle keempat telah pun menutup. Dia juga akan terjatuh di tangan Blue Zone. Yap, circle yang keempat akan memberikan kesakitan yang amat perit kepada PEA, Todak dan juga Flash yang masih terperangkap di bahagian kawasan jambatan saat ini. Pemain terakhir daripada pasukan Todak dah pun melarikan diri, tiada lagi roadblock. Flash akan masuk dengan mudah, tapi mereka juga bukan dalam keadaan yang paling gembira di saat ini, di mana tinggal 2 orang pemain sahaja untuk pasukan Flash di bahagian kawasan jambatan. Masih lagi melihatkan ke arah ini. Kido, sayang. Ya, terlepas peluang dan Kido! Tapi tak ada first aid kit. Yep. Sayang. Anti. Nice try daripada PEA. Di tempat yang ke-11, hanya satu mata saja yang berjaya untuk dikutip. 10 pasukan lagi yang tinggal saat ini. Tam ada di dalam kawasan circle. Dan berkemungkinan besar, tiada siapa yang akan melanggar mereka. Sebab di bahagian belakang tadi dah tak ada pasukan lain dah, kalau kita lihatkan. Ya, Flash pun jatuh. Yep. Dan sekarang ini akan memberikan kill tersebut kepada PEA. PEA ada 2 kill, 30 mata untuk mereka. Mereka akan ada 60 mata lagi 2 game. Memang tak boleh, memang mustahil. Tak ada tim yang pernah buat dapatkan 30 mata dalam satu game. Darab 2. Tidak mungkin untuk berlaku. Dan PEA perlu untuk menunjukkan gameplay yang lebih baik. Tapi tadi game daripada sudut firepower, Kido punya suntik tu. Baik tu, bukannya tak power sebenarnya. Jadi mereka mungkin perlu untuk menyuntik kembali keyakinan kepada diri mereka untuk melepaskan tembakan dan juga berlawan daripada sudut keseragaman permainan. Mungkin itu yang perlu untuk diselaraskan kembali. Zerzia dapatkan kejatuhan, mereka terus saja bergerak ke depan. Tapi Sam 9 walaupun dah layak, mereka masih lagi bermain dengan bersungguh-sungguh sekarang ini. Pergerakan terus daripada Zerzia untuk melanggar. Tapi ada grenade yang sedia telah pun ditarik oleh Levi's. Satu tembakan juga telah dilepaskan ke arah Levi's ini. Dia hanya tinggal satu saja. Zerzia tahu ke mana arah balingan ini perlu untuk dilakukan. Dan Levi's nyawanya cukup rendah. Yep. Pada waktu yang sama yang memerhatikan fight ini berkemungkinan besar adalah Tam dan juga tim Flash yang ada di kawasan itu. Sam 9 di tengah-tengah circle berbaki dengan Kenny dan juga Brian. Mampukah mereka mengawal satu kawasan compound yang cukup luas itu? Dan adakah ada pasukan yang bakal datang untuk melanggar mereka? Yap, itu pastinya mungkin akan berlaku. Tapi dengan beberapa tembakan mungkin akan menyebabkan pasukan-pasukan yang nak langgar itu juga takut untuk terus masuk ke kawasan tersebut. Levi's masih belum lagi berjaya untuk dijatuhkan. Walaupun mereka tahu secara tepat sebenarnya di manakah kedudukan Levi's. Di bilik kecil itulah kedudukannya. Tak ada tempat lain sebenarnya. Balingan dilakukan dan akhirnya Levi's terjatuh. Tapi Zerzia, satu kejatuhan untuk mereka juga mungkin akan menangguhkan sedikit pergerakan masuk yang sedang dikawal oleh Tam. Kalau kita lihatkan di minimap dalam masa yang sama. Ada juga pelanggaran yang dilakukan oleh Vampire. FZ akan dijatuhkan dekat sini. Zerzia kehilangan pemain mereka yang sepatutnya memberikan begitu banyak info.
terhadap pasukan Vampire Esports yang cuba untuk melenyapkan pasukan-pasukan yang berada di sekeliling kawasan ini. Mereka akan menjaga lebih daripada 40% kawasan circle sebenarnya. Dengan 9 saja pasukan yang berbaki, dah pun jadi 8 selepas Flash dikeluarkan ke tangga yang ke-9. Satu game yang sangat-sangat pantas untuk pusingan terakhir Wrangle pada hari ini. Ya, sebabkan circle ini bergerak ke arah SMB. Jadi tidaklah kita mengangkat kening sangat. Tidaklah kita hairan sangat sebenarnya dengan kepantasan. Banyak pasukan yang ditewaskan, gagal untuk masuk ke dalam SMB. Memang ngeri sebenarnya. Setiap kali circle pergi SMB. Roy berada di kawasan atas. STX menjaga di kawasan bawah. Tam belum lagi dapat dikesan. Boboho terus melepaskan tembakan. Zerzia akan diseksa oleh pemain-pemain daripada MOF GPX. Tidak dibenarkan untuk masuk dengan mudah. Tembakan masih lagi dilepaskan. Setiap kali pergerakan itu dilakukan. Tapi Hazel gagal melepaskan satu. Boboho sebenarnya yang dapatkan di kawasan lain. Tapi ada tembakan lagi yang masih lagi dilepaskan. Tayar belakang dah pun bocor. Zerzia akan dijatuhkan satu lagi. Lagi satu saja lagi. Untuk mereka tersungkur di tangga yang ke-8. Yep, tapi sedikit garu kepala sebenarnya untuk Hazel waktu ini. M4 dia tinggal 38 saja peluru. Boboho dengan satu SKS mendapatkan mata singkir beliau yang telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Chopper masih lagi bernyawa untuk pasukan Zerzia. Mendapatkan lebih banyak mata. Mereka di kedudukan 10. 6 mata singkir dah pun ada. Placement point sekarang ini yang perlu untuk dikejar oleh pasukan Zerzia. Bobo seperti dapat menghidu ada Tam dekat bahagian sebelah bawah itu. Dan kita nampak ada bom sedang pun dimasak oleh Boboho. Diharapkan kena tepat pun tidak macam mana sebenarnya untuk Tam waktu ini. Tiada damage yang diberikan langsung. Tapi untuk VPE, mereka tahu ada banyak pasukan yang sekarang ini tidak mempunyai lengkap 4 pemain. Jadi mereka sedang pun memburu satu demi satu untuk menolak mereka lebih tinggi ke atas. Ya, nak masuk ke Super Sunday dengan bergaya. Mungkin juga satu training ground tapi Tam dah pun mengesan. Tam dah pun dikesan sebenarnya. Tembakan dilepaskan daripada Tam dapat satu. Penyingkiran perlu untuk didapatkan dan dia berjaya. Cuma ada tembakan lagi dilepaskan ke arahnya. Dia cuba untuk pusing-pusing tapi gagal untuk mendapatkan pelepasan diri. Tetapi sekurang-kurangnya Todak keluar dengan 3 penyingkiran. Vampire dijatuhkan oleh Chopper. Tidak menjangkakan sebenarnya kedudukan Zerzia. Chopper ini. Dia tidak mengambil keputusan untuk habiskan terus. Okey, dia habiskan juga. Tetapi Zerzia masih lagi belum hilang daripada muka bumi Wrangle ini. Pergerakan terus ke depan menggunakan DBS. Dapat satu. Tapi ada satu grenade yang akan ditarik. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu Roy berlawan dengan STX. Chopper berjaya untuk dijatuhkan di situ. Grenade yang dibaling ke sebelah kiri. Menjangkakan ada pergerakan yang akan dilakukan. Tapi Roy masih lagi berhadapan dengan 3 orang. Satu dapat. Menjadi kedua tak berjaya. STX cemerlang masih dalam perlawanan ini. Top 5 untuk semua pasukan ini. Termasuk Sam9. Yep, Sam9 masih dalam permainan. 4 kill sudah pun berjaya untuk mereka kutip. Tapi Vampire Esports ini adalah musuh terbesar mereka. Satu-satunya pasukan yang mempunyai lebih daripada 2 orang pemain. Bersama dengan STX lah sebenarnya waktu ini. Tetapi STX ada perjalanan yang agak jauh untuk mereka lalui. Untuk masuk ke bahagian dalam circle. Bakal diperhatikan juga oleh seorang Hazel yang duduk di kawasan yang paling tinggi sekali saat ini. Dia akan ada banyak sangat info. Tapi bila circle lari, untuk circle yang ke-7, dia yang paling sukar untuk turun daripada kawasan itu. Yap. Oh, itu betul. Tapi sekarang ini Sam9 boleh lepak-lepak saja ke dalam kawasan compound tersebut. Mereka tak perlu melakukan pergerakan agresif langsung. Hanya menunggu pelawat saja. Tetapi setiap kali ada pelawat yang sampai ke arah kawasan compound tersebut, akan diganggu juga oleh Hazel di kawasan atas. Jadi Sam9 seolah-olah sedang dijaga oleh MOF GPX daripada kawasan atas tersebut. Mereka juga sudah pun memecahkan kekuatan daripada 2 arah. Brian dan juga Kenny. Sekarang ini Brian, nasib baik dia main lama sikit. Member baru masuk dan dibenarkan untuk bermain. Dan dia mengambil kesempatan untuk bermain dengan lebih baik daripada sebelumnya. Dan adakah dia akan terus dimasukkan untuk Sam9 selepas ini. Ada tembakan ke arah Hazel. Peluru dia hanya tinggal 6 saja di dalam magazine. Dia perlu untuk berjimat, perlu untuk berfikir setiap kali dia melepaskan tembakan. Semua orang dah pun tahu kedudukannya. Tapi tembakan ke arah Hazel telah dilepaskan. Rebis tak berjaya dapat satu pun. Yep, tapi Joe Branky masih lagi bernyawa untuk pasukan Pygmy. Yang mungkin juga akan selamat masuk dalam kawasan compound. Kerana kelihatan Hazel macam nak turun. Tapi mana hala tuju dia? Adakah dia akan terus drop dan terbang bersama dengan bagi beliau? Ataupun dia akan ikut satu jalan jauh? Tapi jalan jauh ni memang tak sempat sebenarnya kalau nak pusing. Betul. Macam mana ni?
Mungkin dia drop terus lah. Dia drop terus kan? Ya, itu yang akan dilakukan lah. Tapi buat masa ni pun mereka dah ada 87 tambah 5. Jadi mereka dah ada 92 mata campur dengan placement point top 5. Jadi tidaklah terlalu merisaukan untuk mereka dapatkan tempat ke Super Sunday tersebut. Tapi semestinya mereka mahukan the best possible outcome untuk setiap perlawanan. Satu lagi perlawanan perlahan selepas kita diperlihatkan dengan perlawanan Primoz sebentar tadi. Hari ini ataupun game kali ini juga perlahan kerana ramai pasukan yang telah pun terjatuh disebabkan kesukaran untuk masuk ke dalam Sosnovka Military Base ini. Masih lagi situasi yang tenang tapi bukan untuk STX. Kenny hampir untuk dapatkan satu. Job Renki. Ini masa anda sebenarnya untuk dapatkan ketiga-tiga pemain daripada pasukan STX. Tapi Soaz on the way pergi dekat Job Renki. Job Renki akhirnya bangun dan Job Renki akan dikeluarkan. Sayangnya dia boleh tambah satu mata sebentar tadi, tetapi kebijaksanaan daripada Soaz untuk melakukan jiggle dekat bahagian pokok sebentar tadi berjaya untuk mengelakkan diri beliau daripada di knockdown. Dan Sam9 juga sedang pun memfokuskan diri mereka terhadap STX. Sedar tak sedar, Vampire ada 4 orang. Ada 3 lagi sebenarnya yang berbaki untuk mereka. Dan sedang mendapati musuh yang terdekat di luar circle, iaitu STX yang hanya ada satu pohon ni sahaja sebagai tempat teduh mereka. Yap, mereka juga sedang mengintai peluang untuk masuk ke dalam kawasan circle. Hazel cuba untuk masuk. Berontakkan nyawanya sendiri sekarang ini. Tembakan dilepaskan oleh Brian. Peluru tak cukup banyak tapi Hazel bijak untuk turun pada masa yang cukup baik. Menggunakan pokok ini sebagai perlindungan. Sam9 kena berhati-hati. Di belakang mereka ada 2 pasukan yang mereka mungkin boleh intai untuk dapatkan kill point yang selebihnya. Tony K berada di kawasan yang mungkin tidak langsung dapat dijangkakan. Ada 4 grenade tapi dia tidak memutuskan untuk melepaskan grenade tersebut. Dia tembak terlebih dahulu, dapat 1. Terus N. Dan sekarang ini grenade ini mungkin akan digunakan juga akhirnya. Tapi kedudukan dia agak terbuka oleh Sam9. Palingan grenade daripada Tony K mencari knockdown yang seterusnya. Dapat kill tapi knockdown tidak. Circle menutup. Vampire akan push. Sam9 pula selepas ini. Kenny dapatkan Soaz. Satu lagi yang tinggal, Rebis. Dan dia berkemungkinan besar boleh dijatuhkan dengan mudah oleh pemain daripada pasukan Sam9. Mereka ada info. Kenny menjaga STX dan Brian diarahkan untuk melihatkan Hazel yang baru saja turun daripada kawasan tanah tinggi. Tapi Vampire yang sekarang ini ada peluang paling besar dapatkan chicken dan mereka akan masuk ke dalam kawasan kompon dipegang oleh pasukan Sam9. Yap, Sam9 tidak melihat ke arah Vampire sebentar tadi. Fokus diberikan kepada Hazel. Tapi Vampire akan terus menggunakan pergerakan, menggunakan kesempatan ini untuk lepak ke kawasan Hazel. Mereka akan lawan dengan Hazel terlebih dahulu. Harapnya Hazel dapat satu. Tapi tidak nampak gaya balingan grenade itu tidak menjadi. Tapi balingan grenade Kenny sebenarnya yang dapat satu. Tapi Hazel terus saja bergerak ke depan. 1v2 untuk Hazel. Berani betul menggunakan AKM. Dan sekarang akan terus melepaskan tembakan. Dia tahu dia kurang peluang untuk menang kerana ada 3 daripada Vampire. Dan akhirnya Vampire dapatkan Hazel. 2 tim saja lagi yang tinggal. Dan Sam9 2v3 dengan Vampire. Ya, misi untuk clutch bagi Sam9 Kenny dan juga Brian. Tapi kedudukan off angle daripada Stone ini perlu untuk diperhatikan oleh Brian. Tersilap langkah, terleka sedikit, pasti Stone akan mengambil off. Okey, Kenny dah ada nampak. Sudah ada idea. Terhadap pemain-pemain daripada pasukan Vampire yang berada di sekeliling mereka saat ini. Kenny pusing kembali ke bahagian belakang. Ingin mencari Stone terlebih dahulu mungkin. Ataupun cuba untuk rotate dengan lebih jauh. Untuk pusing dengan lebih jauh. Dan Brian sekarang ini dah pun mula untuk diserang oleh pemain-pemain daripada pasukan Vampire. Stone satu bom tangan ke arah beliau tapi sayangnya tiada damage yang dikenakan. Ya, Brian. Paling grenade yang seterusnya. Kenny menggunakan kesempatan ini untuk melakukan pergerakan. Lihatkan 3 orang semuanya sedang memerhatikan Brian. Tak ada seorang pun yang tengok Kenny sekarang ini. Adakah ini akan memberikan kesempatan untuk Sam9 mendapatkan sekurang-kurangnya 1 knockdown yang mereka perlukan. Brian pasti berdebar sekarang ini. 3 step yang dia dengar. Stone baling grenade. Tak ada hit langsung dekat Brian. Tony K bijak. Terus panjat ke kawasan yang lebih tinggi. Disepit sekarang ini adalah Sam9. Andai kata circle tarik ke arah mereka, mungkin mereka ada peluang. Tapi jika tidak, Vampire ada peluang yang lebih cerah. Segala-galanya milik mereka. Ya, circle akhir. Circle akhir selepas ini. Sekarang circle yang ke-8 bakal tutup sepenuhnya. Vampire begitu dekat dengan kawasan circle waktu ini, hanya perlu untuk maju ke hadapan sedikit saja. Dan circle 9 ini yang bakal menentukan segala-galanya. Brian ada 1 bom tangan, ada 2 molotov. Ini mampu untuk memberikan Brian peluang untuk mencari knockdown awal terhadap pasukan Vampire yang tak banyak ruang sebenarnya untuk mereka mainkan. Dan Kenny ada 1 view yang sangat luas.
terhadap pergerakan-pergerakan daripada pasukan Vampire dan Brian masih lagi cuba untuk mendiamkan diri dan Kenny akan melepaskan tembakan terlebih dahulu. Tony K lawan Kenny, Tony K lawan Kenny. Kenny berikan begitu banyak damage dan sedikit demi sedikit sekarang ini sayangnya pula Stone akan mendapatkan Brian. Bom tangan dimasak oleh Stone. 1v3 untuk Sam dan Kenny. Dan Kenny dapatkan Nuzi terlebih dahulu. Adakah clutch? Malangnya dia jalan terus ke arah bom itu. Dan chicken dinner yang kedua pada hari ini untuk pasukan Vampire Esports. Ya. Sayang untuk Sam9. Tapi satu usaha yang begitu baik daripada pasukan mereka. Ya benar. Tak mengapa. Mereka masih lagi dapatkan nombor 2. Dan mereka dah pun layak ke Super Sunday. Jadi pergerakan ataupun persembahan yang ditunjukkan kepada kita ini adalah apa yang mungkin akan ditunjukkan pada esok hari. Konsisten daripada dua tim ini sebenarnya. Vampire dan juga Sam9. Vampire dapatkan chicken dinner, Sam9 nombor 2 pada map kali ini.